Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM, seramai 28 juta pengguna media sosial direkodkan di Malaysia, iaitu bersamaan dengan 86% daripada jumlah keseluruhan rakyat Malaysia. Ketika pandemik COVID-19 melanda Malaysia, majoriti rakyat berkomunikasi melalui media sosial bagi urusan seharian mereka kerana perintah kawalan pergerakan dilaksanakan oleh kerajaan. Sepanjang tempoh ini, sering berlakunya kecurian data dan maklumat peribadi, penipuan atas talian dan sebagainya. Menurut kaji selidik yang dilancarkan oleh SKMM, majoriti pengguna telefon pintar paling ramai adalah daripada kumpulan umur 35 tahun dan ke bawah. Dapatan kajian menunjukkan sebanyak 62.5% daripada kategori yang tidak tahu untuk menggunakan fungsi keselamatan identiti, manakala 17.8% menyatakan sedikit mahir menggunakan dan 19.6% lagi menyatakan sudah mahir menggunakan fungsi tersebut. Ini membuktikan bahawa kadar kesedaran pengguna tentang pentingnya menjaga data-data dan maklumat peribadi di media sosial masih berada pada tahap yang membimbangkan. Berdasarkan konsep yang saya kaji, mendedahkan maklumat peribadi di dalam media sosial bermaksud tindakan seseorang atau pengguna media sosial yang memaparkan atau mempersembahkan bukti-bukti peribadi mereka secara terbuka melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Sebagai contoh, maklumat peribadi seperti nama penuh, alamat, nombor telefon, tarikh lahir atau maklumat kewangan boleh digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk tujuan jahat seperti pencurian identiti, penipuan atau mengodam akaun. Dari sudut agama, mendedahkan maklumat peribadi di dalam media sosial bermaksud perkongsian tentang kepercayaan agama, aktiviti keagamaan, pendapat atau pandangan agama serta pengalaman atau pengetahuan keagamaan yang seseorang ingin berkongsi dengan orang lain di media sosial. Antara nilai yang boleh dipelajari di dalam isu mendedahkan maklumat di dalam media sosial adalah dapat memanfaatkan kemudahan yang terdapat di media sosial dengan selamat. Pendedahan tentang keselamatan identiti di media sosial dapat meningkatkan kesedaran pengguna agar lebih berhati-hati dalam berkongsi maklumat peribadi dan melakukan transaksi dalam mewujudkan pengalaman membeli bela di media sosial yang dapat memuaskan dan menguntungkan pengguna. Seterusnya adalah dapat melahirkan pengguna media sosial yang cermat. Pengguna aplikasi media sosial seharusnya peka dan tahu bahawa tidak semua perkara dan maklumat harus dimuatnai ke internet. Hal ini kerana sesetengah maklumat yang dimuatnai dikhawatiri memiliki maklumat sulit dan maklumat peribadi yang sememangnya tidak selamat untuk diketahui umum. So, untuk akhir sekali adalah dapat mewujudkan pandangan yang positif pengguna terhadap platform media sosial dari kebocoran maklumat. Kaedah yang selamat kepada pengguna untuk menilai risiko-risiko yang dinyatakan ini bagi memastikan kepercayaan yang tinggi untuk kekal membuat pembelian secara dalam talian tanpa ragu-ragu. Berdasarkan kepada pelbagai isu yang melibatkan privasi dan keselamatan maklumat peribadi oleh pengguna di dalam media sosial. Sekian, terima kasih. Seterusnya kita pergi ke teori. Teori yang pertama yang terdapat ialah social cognitive. Teori social cognitive merujuk kepada tingkah laku manusia yang dipengaruhi dengan interaksi antara faktor-faktor social cognitive dan lingkungan. Contohnya, seseorang individu yang sering menggunakan media sosial dan berkongsi informasi peribadi secara terbuka atau secara awam mungkin memiliki perasaan bahawa mendedahkan maklumat peribadi adalah norma sosial yang dibenarkan dan dihormati. Seterusnya, teori yang kedua ialah teori penerimaan teknologi. Teori penerimaan teknologi menyatakan penerimaan serta penggunaan teknologi dipengaruhi oleh perasaan pengguna serta kemudahannya. Contohnya, seseorang individu percaya bahawa dengan mendedahkan maklumat peribadi di media sosial dapat membantu mereka berkenalan dengan orang lain dengan lebih luas dan mereka mempunyai kawalan penuh dalam pengaturan privasi mereka. Teori yang ketiga ialah teori pilihan rasional. Teori ini mengatakan individu melakukan keputusan yang rasional dengan pertimbangkan manfaat dari pelbagai pilihan yang tersedia. Dalam mendedahkan maklumat peribadi di media sosial, individu
Individu akan mempertimbangkan manfaat dalam sosial untuk memberikan informasi peribadi sejalan dengan risiko privasi yang berkait dengannya. Contohnya, seseorang itu sedari bahawa dia telah mendedahkan maklumat peribadinya di media sosial untuk kegunaan yang baik, dan dari segi positif atau bagi mendapatkan sokongan sosial yang lebih luas, mereka memilih untuk mendedahkan maklumat peribadi bagi manfaat yang mereka telah harapkan. Antara cadangan bagi mengurangkan kes mendedahkan maklumat peribadi di media sosial ialah dengan memberi kesedaran diri dan pendidikan. Contohnya, pendidikan tentang keamanan cyber dan privasi online harus menjadi bahagian dari kurikulum sekolah dan juga diperbincangkan di setiap universiti supaya mereka dapat mengambil iktibar daripada kesedaran ini. Selain itu, cadangan lain ialah fikir terlebih dahulu sebelum memposting sesuatu perkara. Posting yang disampaikan adalah terdapat informasi, mengungkapkan pendapat atau hiburan. Individu perlu memahami tujuan yang ingin disampaikan bagi mencegah mendedahkan terlalu banyak informasi peribadi. Cadangan yang terakhir ialah jaga batasan dengan aplikasi pihak ketiga. Individu perlu memantau ulasan sebelum membuat turun aplikasi tersebut. Ulasan penggunaan dapat memberi iktibar sebelum menggunakan media sosial. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai kekuatan dan kelebihan daripada isu yang dapat kami simpulkan. Antaranya, perlindungan terhadap hak asasi dan privasi diri dapat dijaga. Yang kedua ialah menjaga batasan dengan aplikasi pihak ketiga untuk mengelakkan daripada sebarang ancaman. Dan yang ketiga ialah individu sendiri perlu berfikir secara analitikal untuk mengelakkan daripada maklumat peribadi terdedah dan mengelakkan daripada aktiviti jenayah. Seterusnya, saya akan menerangkan kelemahan dalam mendedahkan maklumat peribadi dalam media sosial. Yang pertama, beberapa pendekatan pendidikan dan kesedaran diri mungkin kurang efektif dalam mengubah perilaku atau pandangan seseorang. Hal ini memerlukan metod yang lebih holistik dan berfokuskan kepada kesedaran yang lebih mendalam dan kompleks. Selain itu, ia juga bergantung kepada faktor sosial dan budaya di sekitar seseorang. Pendidikan dan kesedaran diri telah dianggap tidak penting dan diabaikan. Ini telah terjadi dalam kalangan masyarakat yang kurang menyedari manfaat pendidikan dan kesedaran. Yang kedua, kelemahan dari memposting di media sosial tanpa berfikir dahulu adalah salah satu risiko menyebabkan terdedahnya maklumat peribadi diri seseorang. Antara beberapa maklumat peribadi adalah seperti alamat rumah atau nombor telefon yang didapati dengan mudah oleh orang yang tidak bertanggungjawab, yang menyebabkan maklumat peribadi terdedah dan tersebar secara meluas dan boleh menyebabkan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Ini juga akan menyebabkan risiko terjadinya pelanggaran privasi berlaku dengan meluas. Yang terakhir ialah keselamatan dan privasi seseorang akan terdedah. Aplikasi pihak ketiga mungkin tidak menjamin keselamatan data pengguna dan juga dapat mengakibatkan maklumat peribadi tersebar meluas. Hal ini dapat membahayakan privasi pengguna dan bahkan dapat menciptakan risiko keselamatan yang tidak diingini berlaku. Saya akan membentangkan perspektif mendedahkan maklumat peribadi di media sosial. Perspektif yang pertama, perspektif privasi. Mendedahkan maklumat peribadi di media sosial dapat mengancam privasi seseorang individu seperti nama, alamat, nombor telefon atau butiran peribadi yang boleh dikumpulkan dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Perkara ini boleh menyebabkan penipuan, pencurian identiti atau serangan cyber terhadap seseorang individu. Perspektif yang kedua, perspektif sosial. Mendedahkan maklumat peribadi di internet membolehkan seseorang individu berkomunikasi dengan mudah dengan orang lain di seluruh dunia. Ini dapat memperkayakan pengalaman sosial dan memfasilisasikan pertukaran pengetahuan antara satu sama lain. Dan yang ketiga, perspektif keselamatan. Mendedahkan maklumat peribadi di media sosial juga boleh membahayakan keselamatan individu seperti jadual perjalanan, kegiatan harian atau lokasi semasa yang boleh memberikan peluang kepada pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menyusun strategi atau melakukan jenayah seperti pencurian, penculikan atau penganiayaan terhadap seseorang individu.
Okey, so kita teruskan dengan rumusan. Okey, rumusan yang dapat dibuat adalah bahawa mendedahkan maklumat peribadi dalam media sosial dapat memberikan risiko kepada privasi dan juga keselamatan seseorang. Oleh kerana itu, penting untuk memperhatikan pengawalan privasi dan mengurangi jumlah informasi peribadi yang dikongsikan melalui atas talian. Masyarakat haruslah sentiasa berwaspada tentang apa yang mereka kongsikan di media sosial dan siapa yang boleh mengakses informasi tersebut. Dengan mengambil tindakan pencegahan yang tepat, individu dapat lebih merasa selamat dan dilindungi dari ancaman yang bahaya kerana mendedahkan terlalu banyak informasi pribadi di media sosial. Seterusnya, justifikasi, impak dan juga kepentingan. Dalam isu mendedahkan maklumat peribadi dalam media sosial, kita dapat dua impak, iaitu impak positif dan juga impak negatif. Impak positif yang pertama adalah dari segi keselamatan. Mendedahkan maklumat peribadi seperti nama, alamat, nombor telefon dan lain-lain di media sosial dapat membantu orang lain untuk mengenali anda secara lebih mudah dan memudahkan tindakan orang lain untuk mengetahui maklumat peribadi anda. Oleh kerana itu, mendedahkan maklumat yang membolehkan orang lain mengetahui anda dengan lebih jelas boleh membantu dalam keselamatan anda sepanjang anda dalam sumber sosial itu. Selain itu, dari segi perniagaan, sosial media memainkan peranan yang semakin penting untuk menjalankan perniagaan secara khusus di perniagaan kecil dan menengah. Ia adalah selalunya strategi yang murah dan memberi kesan besar untuk mempromosikan produk atau perkhidmatan mereka. Mendedahkan maklumat peribadi dapat membantu pemilik perniagaan untuk mencapai sasaran mereka dan berkongsi maklumat tentang produk atau perkhidmatan mereka dalam sumber sosial mereka. Namun begitu, terdapat juga impak negatif, iaitu penipuan identiti dan penggunaan data tanpa kebenaran. Maklumat peribadi seperti nama penuh, alamat rumah, tarikh lahir dan juga nombor telefon dan juga maklumat bank dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kegiatan jenayah seperti penipuan identiti. Selain itu, mendedahkan maklumat peribadi juga dapat mengakibatkan pengguna media sosial menjadi sasaran periklanan yang tidak diingini dan mengganggu privasi mereka. Itu saja pembentangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.